Hai, salam sejahtera. Saya nak bawa satu topik yang menarik bagi saya. Dia dalam topik market structure sebenarnya. So dalam market structure tu ada movement ABC 1, 2, 3 dan juga kalau you perasan ialah ada juga konsep EC359 sebenarnya dia dalam topik market structure. So kali ni saya nak tunjukkan yang dinamakan sebagai iaitu chart pattern ataupun pattern pada graf kita. So pattern ni sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya. Sebagai contoh, saya nak you biasakan pattern. So contoh dekat sini di EuroCAD ni, kalau you perasan, ini adalah chart pattern sebenarnya. Ini adalah chart pattern kalau you perasan betul-betul. So satu ialah, kalau you perhatikan, iaitu dalam perjalanan yang kita boleh lihat dekat sini, okay, saya akan contohin dekat you. Kalau you perasan ada berlaku satu drop, kan, kemudian dia berlaku satu kenaikan macam ni. Perasan tak? So ini chart pattern sebenarnya. Dia panggil continuation pattern, continuation. Maksudnya dia akan meneruskan perjalanan bearish lah biasanya. So yang ni banyak kali kita nampak sebenarnya. Tambah-tambah kalau you tengok bila berlaku break yang sangat strong, break yang sama ada breakdown, breakout, macam bear, bull, tak ada masalah. Tapi dia point dia satu sharp drop ataupun sharp rising. So saya bagi contoh dekat sini kalau you tengok. Ni saya ada sediakan dah sebenarnya. Okay. So kalau you tengok dekat sini ialah continuation chart pattern. Satu lah nampak. Yang berlaku tu ialah yang kita boleh nampak tadi, iaitu yang ni, case ni, rising wedge. So maksudnya kalau kita nampak, kan, kita boleh nampak ada bearish rectangle, bullish rectangle, ada macam-macam kan. Ni ada falling wedge kan. So kita kena tahu macam mana maksud dia. So yang tadi, contoh dia kalau you perasan, dia kemungkinan dalam kategori yang wedge ni, ataupun kategori pennant. Dua ni je sebenarnya kan dalam kes ni. Yang ni ada semalam ni dekat H1 sangat jelas. Cuma nak cerita yang ni dulu, continuation dulu. Okay, satu, kalau you perasan, dalam kes ni perasan tak yang drop tadi dia sideways. So ada, kita sebenarnya berlaku rising wedge. Kan, rising wedge. Dia naik untuk turun, rising wedge. Kalau you perasan balik, kita tengok balik. Okay, yang ni adalah sebenarnya rising wedge. Perasan tak? Dia sama kan? Cuba tengok betul-betul. Kan dia sama Dia sama antara kedua ni. Kalau saya letak dekat sebelah ni, kalau you perasan, okay, saya tunjuk, saya letak kat sebelah ni. Kalau you boleh nampak, kan? Jadi kita boleh nampak ialah dia tempat yang sama. Okay, tempat yang sama. Kalau you perasan, nampak tak konsep ni? Kalau tengok kat sini, bahagian sini, tengok di sebelah kanan tu, kan hampir sama kan? Jadi ini konsep yang you kena start perasan dan juga you faham kan macam mana dari segi dagangan dan you boleh ambil secara langsung kan. You faham macam mana konsep-konsep dia. Kejap saya cuba besarkan ni. Kenapa dia tak nak besarkan? Okay. Kejap saya akan pergi pada H4. Oh, dia mungkin dalam keadaan ni kot dia tak boleh besarkan. Okay. So kita tengok kat sini So jadi ini konsep yang sama. So perhatikan konsep-konsep ni. Kita tengok pair lain. Contohnya USD CHF. Mungkin kita boleh tengok. Ni konsep lain pula. Cuba tengok H1, H4 ada yang sama, ada tak sama kan. Okay, cuba perhatikan konsep-konsep tu. Okay, kejap saya open ni dulu supaya kita boleh nampak dengan jelas satu persatu. Kejap. Okay, saya nak open dia. Kejap nak closekan dia satu-satu. Tengok balik dekat sini. Kita perhatikan apakah bentuk dia. Okay, tengok juga dekat USD CHF, let's say. USD JPY pula kan, tengok. Ada tak pattern-pattern yang familiar? Tengok, cuba perhatikan. Tengok jadi ini yang point saya, continuation. Jadi kita boleh agak. Tambah-tambah kita ada stosh gila dan sebagainya, kita boleh faham yang ni contoh. Semasa dia kenaikan, stosh gila juga berlaku. Hammer 1, hammer 2 dan sebagainya. So tengok. Kita boleh, dia set time frame pun sama, tapi yang penting adalah cari yang lebih kurang. Nampak? Ini contoh. USD JPY dekat H1. Boleh nampak kan? Sama tak dengan yang ni dia rising. Yang kat bawah ni dia rising. So dalam kes ni kita boleh tengok. Ni. Kan? Satu dah rising, satu lagi falling. Falling tu maksudnya dia ada naik. Dia ada naik satu macam tu. Dan juga dia terus turunkan naik. Okay, kejap. Kenapa jadi macam ni? Kejap. Okay, satu. Kan dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik balik. So kalau you tengok dekat contoh tadi. Saya bagi contoh lagi. Ni kena banyak tengok contoh sebenarnya. Boleh nampak. Ni konsep dia yang kita boleh nampak. So jelas kan? So maksudnya you boleh tahu. Okay, dalam kes ni ialah you perasan yang ini juga adalah bentuk macam ni. So biasanya kita ambil pada time frame besar lah. Nampak? Ni wedge ni. Satu lagi dia juga hampir similar. Nama dia pennant. Pennant ni adalah so saya fokuskan kepada yang konsep ni dulu. Ni pun sama juga ni. Kalau perasan satu ialah dia perhatikan. Okay, you perhatikan. Dekat sini satu ialah dia turun macam ni kan, ataupun saya tukar color lain sikit kan.
Satu lagi ialah dia naik dan dia mengecil macam tu kan. Satu lagi yang kat sini, okay, saya padam ni semua dulu. Okay, satu lagi yang kat sini dia naik, lepas tu dia makin turun yang ni. Yang satu lagi dia naik tapi semakin naik. Perasan tak? Dia semakin naik yang ni tapi dia mengecil. Satu lagi lah dia terus turun. Ni beza dia. Satu lagi pun sama juga yang ni, dia turun tapi dia mengecil dalam garis yang lebih kurang sama. Satu lagi dia betul-betul sharp dan juga naik. So ada dua jenis. Yang ni biasanya dekat H1. Kalau semalam kalau tengok dekat gold continuation ni banyak kali sebenarnya. Masa turun semalam. Kalau saya ambil contoh sebab semalam saya tengah perhatikan gold. Okay, mungkin saya boleh tunjuk contoh kat sini. Kalau perhatikan kat gold. The reason kenapa saya sell pun you faham kan? Ini adalah dia panggil apa? Iaitu dipanggil falling wedge. Falling wedge. Yang ni lah. Ni saya sell ni sebabkan rising wedge. Falling wedge tu dia naik, rising wedge. Kita tengok dekat sini. Kita pergi dekat contoh, saya bagi sampel. Dekat 15 pun banyak semalam. Tapi hopefully kita boleh nampak. Ni contoh. Yang ni sideway yang macam ni. Perasan tak? Sekejap. Tengok di bahagian sini. Okey, yang ni pun sama. Kalau nampak. Yang ni dia bahagian berhenti-berhenti. Ni semalam saya dah bagi tahu dekat Mira sebenarnya. Saya kata ini memang gold jatuh lagi sebenarnya. So kalau you perasan, ialah yang ni. Dia turun, lepas tu dia empat segi macam tu. Dia turun, dia empat segi macam tu. Kan? Yang ni saya nampak dah. Ini memang terus sambung sel. Tambah-tambah semalam masa H1. Kan? Sebab saya ada akaun yang saya buy semalam sebenarnya. Jadi bila saya tengok H1, dia jadi macam tu semalam. Memang saya dah tahu dah dia akan turun lagi. Mana contoh di semalam ada. Saya perasan. Sorry. Semalam saya sangkakan di sini. Tapi dia apa tu, saya nampak dia di bahagian sini ni. Jadi saya nampak dia hampir jadi macam tu semalam. Jadi saya anggap dia boleh turun. Tapi saya tak nak ambil risiko, tak nak sell dulu sehingga dia berlaku wish macam ni lah. Okay? Rising wish macam ni. Jadi ni yang antara point yang utama lah. Tapi kita tengok time frame kecil memang berlaku. Banyak sebenarnya. Kan banyak sebenarnya. Kalau tengok dekat M15 saya cakap tadi kan, berapa kali ni. Kan? Kalau tengok dekat M5 kan. Cuba tak ni M5 panjang sikit lah nak tunjuk. Kan? Nampak? Dia konsep yang lebih kuasa. Dia sama satu zone tu. Okay. So mulai sekarang saya nak you perhatikan benda ni. Perhatikan yang 3 je sebenarnya. Continuation. Tengok continuation. Sebab continuation ni dia dalam keadaan biasanya candlestick continuation berada kat sini sebenarnya. Lepas tu dia ada sideway panjang. So EC39 berlaku pada continuation chart pattern. Saya nak you start tengok benda tu. Saya tak tekankan sangat sebelum ni. Last saya tekankan adalah rasanya 3 tahun dulu kot. Rasanya dalam saya punya group Forex Lab antara terawal saya tekankan benda ni sebenarnya. Ni saya rasa patut saya terangkan balik lah. Okay. So ada falling wedge, ada bullish rectangle dan juga, ada wedge, ada rectangle dan juga ada pendant. Ingat tu E3 dulu. Wedge, rectangle dan juga pendant. Dan perhatikan pattern-pattern ni. Jadi ini kategori dia market structure. Yang penting ialah market structure sebenarnya. Entry boleh cari kemudian pasal berdasarkan CDS. Tapi market structure itu sendiri yang bagi kekuatan. So sebenarnya kalau you perasan, kita ada mapping satu lah yang saya sebut sebelum ni. Ialah dipanggil mapping CDS, mapping volume dan juga mapping klasik. Jangan lupa satu lagi dipanggil mapping structure. Mapping structure. Ini cerita lama. Saya kembalikan balik nak share pada you je. Okay. Jadi sangat penting sebenarnya. Okay. So dengan cara ni kita ada pelbagai kaedah yang menguatkan kenapa pergerakan tu berlaku kan. Lepas tu kalau you perasan juga dia ada juga mapping lagi satu dipanggil saya lupa dah nama dia, Allahu Akbar. Roughly kita buat mapping berdasarkan data-data ekonomi. Dia ada mapping data ekonomi. Cuma kena pergi satu-satu lah. Alright. So hopefully you boleh faham konsep ni. Kita tengok dekat tab. Perhatikan iaitu yang ni nombor 1 ialah perhatikan benda-benda macam ni. 1 ialah tengok ni konsep 1. Nombor 2 kena ingat continuation. Dia ada lagi reversal sebagainya. Fokus pada continuation. Saya akan pergi sambung untuk video yang akan datang. Okay. So please like, comment dan juga subscribe channel ni khususnya dan klik loceng juga supaya saya dapat notification. Dan pada masa sama juga tolong komen walaupun video tu saya jawab sekarang akan datang saya jawab. So please komen sangat mengalu-alukan dan saya akan cuba jawab juga dalam bentuk jawapan pada you satu sudut lah. Maksudnya dalam bentuk teks kat situ. Okay. So jumpa lagi dan salam hormat dan salam sejahtera.